Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu Rabbi wa ashkur wa usalli wa sallimu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadil hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bihi nasta'in. Amma ba'du. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Saudara moderator kita, Profesor Dr. Marudin, Timbalan Mufti Kemboja, Timbalan Mufti Kemboja, dan saya pun belum sempat bertemu dengan beliau, anggota ahli daripada DMDI, pengurusan DMDI, pegawai kerajaan, guru-guru, seterusnya hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya juga riayah dan inayahnya, taufik dan hidayahnya, rahmat dan maghfirahnya, dapat kita berkumpul pada hari ini untuk kita sama-sama membicarakan tentang satu perkara yang penting. Perkara yang penting berlaku pada hari ini dan juga sepanjang zaman, bukan hari ini saja. Kerana akidah ini bukan zaman ini saja. Oleh kerana itu, kalau kita membicarakan tentang plural, liberal dan berbagai-bagai liberal lagi yang baru ini adalah dipunca daripada satu akidah saja. Itu semua ciptaan. Akidah yang asalnya ialah akidah yang dibawa oleh, kerana akidah ni bukan kita boleh reka, tidak. Akidah ini mesti datang daripada wahyu, dia tidak boleh direka. Itu sebabnya kita lihat bila Nabi sudah wafat, berbagai-bagai perkara yang timbul. Tetapi masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, perkara ini tidak berlaku. Sebab akidah itu terus datang secara wahyu dan ditulis, dibukukan dalam kitab, nyatakan dalam kitab Al-Quran. Oleh kerana itu tuan-tuan, perkara yang penting sebelum kita membicara tentang liberal dan sebagainya ialah kita nak tengok dulu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah dia akidah atau kepercayaan yang asal bagi agama. Akidah yang asal, sama ada Nabi Allah Adam AS, itu juga akidah. Nabi Allah Daud AS, itu juga akidah. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, itu juga akidah. Akidah ni ialah tauhid, tak lain daripada itu. Maka kalau kita tahu itu, di mana letak plural, di mana letak singular. Yang berbeza, di mana yang berbeza? Akidah ni ialah akidah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan membuang akidah at-ta'addud, berbilang-bilang Tuhan. Yang beza ialah syariat saja. Akidah tidak berbeza. 124,000 nabi, 300
13 rasul yang wajib kita percaya 25, semuanya membawa akidah at-tauhid. Tetapi syariatnya berbeza. Syariat tidak sama. Contoh, akidah Nabi Allah Adam AS adalah tauhid, mengesahkan Allah juga. Tetapi syariatnya berbeza. Syariat Nabi Allah Adam AS, kita tahu dalam bab perkahwinan, syariat Nabi Allah Adam AS harus berkahwin adik-beradik. Boleh kahwin adik-beradik. Kerana syariat mengatur penghidupan manusia semasa. Mengatur penghidupan manusia, hubungan manusia semasa. Akidah mengatur perhubungan kita dengan Allah. Allah sentiasa ada dan tidak akan berubah sampailah dunia ini hancur dan punah. Allah tetap satu. Tetapi syariat yang mengatur penghidupan manusia di antara manusia berbeza-beza mengikut keadaan. Oleh kerana itu kita lihat di zaman Nabi Allah Adam AS, dia harus berkahwin adik-beradik. Kenapa harus berkahwin adik-beradik? Kerana pada zaman itu yang ada hanyalah Nabi Allah Adam AS dan Sayyidatina Hawa dan beberapa orang anak dia. 22 orang anak. Anak Nabi Allah Adam ini dia lahir takam. Dia lahir laki perempuan gitu. Jadi oleh kerana itu kalau tidak diharuskan dia bernikah, berkahwin adik-beradik, maka kan ramai seperti macam ini. Kerana bilangan yang ada pada masa itu saja. Jadi sesuai dengan syariatnya diharuskan dia berkahwin adik-beradik untuk tujuan wabasa, tujuan untuk memperbanyakkan keturunan manusia. Tetapi akidah tidak berbeza, tuan-tuan. Nabi Allah Isa AS juga membawa akidah at-tauhid. Tetapi syariatnya dipanggil syariat Musawiyah. Isawiyah, bukan Musawiyah. Itu Nabi Allah Isa. Dan Nabi Muhammad SAW membawa akidah yang satu, iaitu akidah at-tauhid, satu Tuhan, satu pencipta. Tetapi syariatnya berbeza. Melalui zaman dipersempurnakan syariat ini, sikit demi sikit, sikit demi sikit, sehinggalah zaman ataupun masa Nabi Muhammad SAW, maka syariat ini telah sempurna. Tidak memang dah sempurna lama, tetapi syariat ini disempurnakan maka zaman Nabi Muhammad SAW dengan combination daripada Allah SWT. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini Hajjul Wada, aku sempurnakan agama kamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama, cara hidup, way of life. Dah sempurna hari ini agama kamu, cara hidup. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakum al-Islam madinah. Dan aku rela Islam itu sebagai panutan, ikutan kamu. Ini combination yang amat sempurna. Tidak ada pertikaian selepas itu. Dan Allah telah mensempurnakan semuanya dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menunjukkan cara hidup sejak dia dilantik oleh Allah SWT pada 610 Masehi dalam 23 tahun. Segala perbuatan, segala amalan disyariatkan, dimasukkan di dalam Al-Quran.
supaya menjadi tuntunan, menjadi ikutan para umat kemudian. Tidak tinggal satu pun di dalam Al-Quran itu apa yang berlaku. Semuanya yang berlaku pada hari ini telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran, sama ada secara nyata ataupun tidak nyata. Contoh, dalam Quran mengatakan dalam surah Yusuf, ya, dalam surah Yusuf dia kata ini, dia kata Nabi awal Yusuf ngadu ke bapa dia kata ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar. Aku melihat dalam mimpiku, melihat 11 planet, wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Ini dinyatakan dalam Quran. Dulu ulama tak tahu ini. Tetapi apa yang dinyatakan dalam Quran ini mesti ada realitinya di luar. Quran tidak dusta. Quran tidak bohong. Quran bukan cerita dongeng. Bukan cerita dongeng. Malahan tegas ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah yang pertama. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal Kitab, ini dari kitab. Kitab ini, kitab Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada ragu, tidak ada curiga di dalam, tidak ada pendustaan, tidak ada pembohongan, tidak ada rekaan. Hudan lil muttaqin, pasti menjadi petunjuk bagi mereka yang nak bertakwa. Apa maksud bertakwa? Bagi mereka yang nak mengikut perintah Allah dan nak menjauhi larangan. Hudan lil muttaqin maknanya orang yang mencari jalan, mencari panduan untuk bertakwa kepada Allah, menjauhi larangannya. Inilah dia. Jangan cari kitab lain, tak ada. Tunggu pun dalam Quran itu banyak kisah, tapi kisahnya adalah kisah yang benar. Ya, semua telah berlaku, diceritakan oleh Allah SWT untuk menjadi ikutan panduan umat Islam. Ya. Okey. Jadi maksudnya di sini ialah yang asalnya akidah satu. Satu saja akidah. Yang lain dibentuk semua rekaan manusia. Sama ada pernah dikatakan di dalam Quran, ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salas. Ini akidah. Jadi kufur orang yang mengatakan bahawasanya sesungguhnya Tuhan itu salah satu daripada tiga. Itu akidah. Akidah orang-orang Kristian. Bukan akidah agama Nasrani. Ada agama Nasrani dalam Islam tidak ada. Orang Arab ketika dia menceritakan tentang orang Nasrani, dia kata Al-Masihiyun. Dia tak kata Jin Al-Masih. Tak ada pengikirapan langsung agama. Dia kata Al-Masihiyun, orang-orang Masihi. Dia tidak mendapat taraf agama. Dan dalam perlembagaan kita pun tidak ada menyebut ini yang disebut hanya agama Islam saja. Okey. Dia bermula daripada akidah. Jadi saya akan bercerita tentang akidah. Akidah yang mula-mula, kemudian itu kenapa dia lari pada peluru dan sebagainya. Mana pembawakan itu? Yang asalnya di mana? Kalau kita pegang pada ekor, yang asal kita pegang, kita akan babas. Kepala kena pegang. Lulus kepala, lulus ekor. Jangan ekor jalan dulu. Kalau ekor jalan dulu, kepala tak lepas. Tengok yang pasal dia macam mana. Okey. Akidah. Kita bicara tentang akidah ini penting. Ya. Akidah adalah merupakan satu perkara yang penting. Perkara asas di dalam kehidupan manusia. Lebih-lebih lagi dalam penghayatan agama. Kerana apa? Manusia tidak akan bertindak
melakukan sesuatu kecuali apa yang dia jadikan akidah. Apa yang dia percaya, apa yang dia yakini, dia akan bertindak melalui apa yang dia faham. Dia tak faham, dia tak akan buat. Sebab banyak hukum-hukum Allah orang tak buat sebab apa dia tak faham. Dia akan buat satu perkara, akan ikut, akan melaksanakan jika sekiranya dia faham. Maka dia ada keyakinan. Dia yakin benda itu. Orang nak menjaga, mesti dia yakin dia beruntung. Saya buat contoh. Orang berjudi, kenapa dia boleh berjudi? Sedangkan dia, dalam Quran dia kata berjudi itu satu amalan yang tidak baik. Dia pun dah mengalami berjudi itu, kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang. Tetapi kenapa dia pergi berjudi juga lagi? Kerana keyakinan dia. Kenapa orang-orang Amerika boleh pergi ke bulan? Kenapa? Sedangkan dalam Quran dah menyebut, jika sekiranya kamu mampu an tanfudhu min aqtaris samawati wa itabaran, jika sekiranya kamu mampu untuk menembusi langit dan bulan, ini cabaran. Fanfudhuha la tanfudhu, dan kau tidak akan dapat menembusi langit dan bumi ini, langit ini, illa sultan. Mengapa mereka boleh pergi? Kerana mereka yakin mereka ada kemampuan as-sultan ini. Kerana mereka memiliki sultan, raja. Sultan di sini kekuatan. Kekuatan ilmu, kekuatan kewangan. Mereka yakin. Sebab mereka buat mereka. Jadi maksudnya di sini, seseorang tidak akan melakukan apa juga kerja atau tindakan kecuali mereka faham, yakin, baru boleh dibuat. Itu yang pertama. Khususnya dalam masalah agama, ya, perlu ada keyakinan, akidah. Oleh kerana itu, saya belum masuk membahasakan tentang akidah. Akidah, oleh kerana itu, perlunya akidah ini. Akidah di mana? Keyakinan ini letak di mana? Di mata, di telinga, ataupun di hati? Di mana keyakinan ini letak? Contoh sekali di dalam hati manusia. Oleh kerana itu Allah berfirman, dia kata, Inna Allah la yanzur ila suwarikum. Allah tidak akan melihat bentuk kamu, pakaian kamu, tetapi akan melihat hati kamu. Bagaimana hati kita itu? Khususnya dalam masalah agama, menghayati agama, kepercayaan kita, keyakinan kita tentang agama, kepercayaan kita tentang benda yang haram itu mendatangkan keburukan, benda yang baik itu mendatangkan kebajikan, keselamatan, kesejahteraan. Allah akan tengok di dalam hati. Kerana itu hati ini kita dibetulkan untuk menghayati suatu kenyataan, mesti hati itu. Untuk mendapat kenyataan hakikat agama sebenar, hati kena bersih. Sebab perkara yang pertama sekali isi dalam hati ini keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lawan yang yakin ni zan, syak dan waham. Ini penyakit besar. Kalau hati sudah ada syak, zan dan waham, satu kita tak boleh buat. Kalau hati ada syak dan waham kena Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akidah tidak akan diterima. Tak akan diterima oleh Allah. Oleh kerana itu,
akidah yang sahih, keimanan yang mantap melahirkan perasaan sikap yang benar. Orang nak yakin yang betul. Banyak keyakinan itu barulah sikap yang betul. Dan jadi keyakinan betul. Kalau sikap yang betul, kalau pahaman itu betul, keyakinan itu ada berbawa dengan syahdan dan waham, tentu sekali sikap itu tidak betul. Akan lahir sikap yang tidak betul. Bila sikap tidak betul terhadap agama, penghayatan terhadap agama akan rosak. Rosak. Tuhan sembah juga, tapi kubur pergi juga, bawah pergi juga. Ini keyakinan yang tidak betul, maka lahirlah sikap-sikap yang tidak betul. Akidah yang betul tadi akan melahirkan sikap yang betul, tawakal, penyerahan diri yang sebenarnya, penghayatan agama yang sebenar kepada Allah SWT. Sebaliknya, akidah yang batil atau jahil akidah, tak peduli tentang akidah, tentang promo, menghujur lalu menentang fatah. Dan jangan dikata lalu ini kata ya pun awak tab'an masyid, tidak dihukumkan sempurna iman seseorang itu kecuali apa yang dia nak buat itu berdasarkan kepada apa yang dia bawa. Nanti bawa Quran, nanti bawa hadis. Jadi akidah yang benar, akidah yang batil tadi, dia akan menjelmakan sikap yang tidak betul. Ya. Dan jika sikap ini tidak betul, dia akan menjerumuskan orang ini ke lembah kedurhakaan, penghinaan dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, apa akidah yang sebenarnya? Barulah saya nak masuk. Akidah apa sebenarnya? Akid ini bahasa Arab sebenarnya. Akid maknanya simbol, ikat. Bila kita satu benda kita dah ikat, tetaplah dia. Dari segi bahasanya, ikatan dan simpulan yang kokoh. Kalau dia bercerabut tak kokoh, Tuhan pun ambil, kubur pun ambil, Pak Wang pun pergi. Mana dia akidah yang kokoh? Pegangan yang tak kokoh, mana satu pegangannya? Jadi akidah ini daripada benda yang banyak kita kumpulkan dia menjadi satu. Dari segi artinya ikatan dan simpulan yang kokoh. Ada rasa ikatan. Dari segi syarahnya arti kepercayaan yang tersimpul kokoh, yang teguh di dalam jiwa, di dalam hati, sehingga tidak mungkin akan terurai oleh apa jua suasana, keadaan. Akidah yang mantap, sikap yang betul. Dia berhadapan dengan kesusahan, dia tidak akan putus asa. Inilah dia. Yaitu membenarkan di dalam hati, yakin yang pasti dan meliputi kenyataan yang lahir daripada dada. Itu sebenarnya. Jadi akidah itu ialah keyakinan di dalam hati. Aqid mana benda yang disimpulkan. Di dalam akidah, di dalam akidah kita ini ada beberapa perkara yang tersimpul. Apa yang dibicarakan tentang akidah? Kalau saya tanya apa perkara di akidah ni, bicara tentang apa? Ahli sunnah wal jamaah itu aliran. Sebab bila kita campurkan akidah ahli sunnah wal jamaah, maknanya pegangan ahli sunnah wal jamaah. Apa yang dibicarakan di dalam akidah?
Yang dibicarakan di dalam akidah ini ialah 3 perkara. Yang pertamanya ketuhanan. Yang keduanya kerasulan. Yang ketiganya al-ghaibiyat. Inilah yang dibicarakan dalam akidah. Ini yang mesti jadi akidah, menjadi keyakinan di dalam kita tentang Tuhan. Siapa Tuhan kita? Bagaimana sifatnya? Itu ada ke tak ada? Ada dia bagaimana? Yang kedua tentang rasul. Tentang Tuhan tadi. Tuhan tu banyak ke? Satu ke? Ini dia. Berdasarkan kepada hadis, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Rasulullah dulu. Yang mula-mula sekali. Malahan sepanjang zaman. Yang kedua yang bicarakan tentang Rasul. Sebab kenapa Rasul itu mesti menjadi akidah? Kerana di kulli qaumin rasul. Tiap-tiap kaum itu Allah utuskan Rasul. Siapa Rasul itu? Mana dia Rasul? Siapa? Daripada golongan mana? Ini semua kena tahu. Ini dah akidah. Rasul itu siapa? Dia golongan malaikat ke golongan manusia? Ini dibicarakan dalam akidah. Dan semua ini yang ketiga ni al-ghaibiyat. Benda-benda yang raib. As-samiyat atau ghaibiyat atau samiyat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu sam'iyat yang kita dengar Nabi cakap dalam Quran cerita. Benda tak ada. Benda ni tak ada, dia tak boleh nampak. Inilah yang bicarakan dalam akidah. Dan perkara-perkara ini, setiap perkara-perkara ini dikumpulkan menjadi akidah, menjadi pegangan. Ya? Dan jika kita idafahkan, kita sandarkan akidah ini kepada Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia kata pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah Tuhan, masalah ketuhanan, masalah kerasulan dan masalah al-ghaibiyah. Okey. Sebelum saya pergi seterusnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu saya ingin melihat dulu asal akidah ini. Kerana Ahlussunnah wal Jamaah ini lahir selepas lahirnya firaq, lahirnya berbagai kumpulan. Dia bukan asal. Lahirnya setelah lahir beberapa firaq al-Islamiyah. Kenapa lahir firaq Islamiyah ini? Ada sebab. Okey. Bagaimana akidah Rasulullah? Yang saya kata akidah asalnya daripada Allah SWT. Agama itu satu, agama Allah, dan akidahnya satu. Akidah Rasulullah SAW dan itu para sahabat adalah akidah senang. Simple, senang dalam arti kata bukan membawa kepada at-tasahhud. Ingat tengok, kadang-kadang kita kata senang mudah, ya. Dalam selalu orang kata orang pandai tak payah sembahyang, tak payah sembahyang. Bukan begitu maksudnya. Orang pandai tak payah sembahyang, kan? Saya dulu salah guru saya cakap. Dia kata orang pandai tak payah sembahyang. Bukan tak payah sembahyang, maksudnya tu sah sembahyang. Mudah saja nak melakukan sembahyang maksudnya. Tapi akidah Rasulullah SAW tadi, dia kata akidahnya mudah saja. Tetapi tidak membawa kepada tasahhud. Sampai semua boleh. Patung pun boleh, itu pun boleh, ini pun boleh. Tidak. Dia ada asas juga. Itu sebab asas akidah Rasulullah ialah Al-Quran. Semua telah dinyatakan dalam Quran. Dan tidak susah, tak payah berbelit-belit. Sehingga membawa al-ghulu. Ghulu maknanya
ini terlalu berat, susah. Tidak. Jadi akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya termaktub di dalam Al-Quran. Dalam bentuk sunnah Nabi bercakap. Tetapi ia bukan tersusun dan rapi. Tak tersusun. Ada dalam Quran satu. Apabila mereka membicarakan tentang wujud Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan kata ilahukum ilahu wahid. Kalau berbicara tentang Tuhan yang asal, dia kata ilahukum ilahu wahid. Pernah juga Abu Jahal mempersoalkan tentang Tuhan. Muhammad tuan ni menyeru supaya kami dia menyembah Tuhan yang asal dan sebagainya ni. Adakah Tuhan kamu itu daripada apa? Daripada emas itu daripada apa? Itulah surah Qul huwallahu ahad. Tengok. Ini akidah. Katakan Tuhan itu asal. Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Senang saja kan? Dalam Quran disebut begitu. Tapi senang saya kata tadi, dia tidak membawa kepada tasawuf. Tak semudah itu. Ada rojokan, ada pegangan, ada sandaran. Dan tidak membawa kepada ghulu. Ghulu makna berlebih-lebihan. Tidak. Ada sandaran, ada rojokan. Dia tidak sesusun yang macam ada sekarang ini. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Mu'tazilah dan sebagainya. Tidak sesusun macam itu. Setiap ayat Quran itu yang turun berkenaan dengan Tuhan, berkenaan dengan syariat, diyakini oleh sahabat, diyakini oleh sahabat dan diimani oleh sahabat. Maka terpancarlah nur keyakinan daripada hatinya. Terbentuklah sikap-sikap yang positif yang boleh membantu dalam mereka memantapkan akidah dan menjalankan kehidupan secara yang kokoh, berakidah-akidah yang sahih. Okey. Itulah akidah di zaman Rasulullah. Nak cerita tentang Tuhan mendengar pun ada ayat Quran, tapi saya tak sempat nak bawakan. Cerita tentang wujud Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana wujud Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ayat Quran dia wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa ala kulli syai'in qadir. Inilah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akidah yang lebih senang tidak dicanang, tidak dibentuk di dalam minhaj, dalam bentuk minhaj. Ini bolehlah kita katakan minhaj ahli salaf. Okey. Rasulullah pun hidup beberapa tahun dengan akidah ini, hidup dalam keadaan selamat, sehat, sejahtera akidahnya. Tidak ada tasyawuh, keyakinan begitu meluap-luap, kepatuhan kepada Allah begitu kokoh dengan akidah ini. Tetapi tuan-tuan, sudah persi, ada awal, ada akhirnya, Nabi lahir dan wafat. Nabi wafat pada tahun 630, 8 Jun 2 Rabiul Awal, 8 Jun 630. Setelah Nabi wafat saja, tidak berapa dalam tahun yang pertama dah lahir Muhammad Musailamatul Betul Kadzdzab. Pada pemerintahan Abu Bakar, Umar. Tapi dua pemerintahan ini, Abu Bakar tidak banyak masalah sangat sebab dia makin hampir lagi dengan Rasulullah. Zaman fitrah itu hampir lagi dengan Rasulullah. Dan para sahabat makin banyak, ada banyak lagi. Ada ramai para sahabat yang menggantikan tempat Rasulullah, yang menggantikan tentang
menjadi memberi pandangan, memberi hukum. Apa dia Rasulullah kata dalam perkara ini, apa dia Rasulullah kata dalam perkara ini, masih ramai lagi. Begitu juga zaman Umar. Orang takut nak timbul. Zaman Umar, saudara Umar ni digalang. Larang dan tegas. Zaman Umar lah pembukaan negara-negara Islam yang begitu luas. Okey. Sehingga berterusan sehingga 30 Hijriah, lahirlah gerakan pertama, ialah Syiah. Kenapa lahir gerakan Syiah ini? Yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah siapa dia? Seorang pendeta Yahudi yang tinggal di Yaman dan memeluk agama Islam. Lantas dia berpindah ke Madinah untuk menjadi partai di kalangan orang Islam. Tetapi malangnya pemerintah Islam pada ketika itu tidak memandang dia. Jadi timbullah perasaan yang tidak senang. Maka dia membangkitkan perkara-perkara yang lama. Apa yang dibangkitkannya? Di antaranya ialah pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Dan kan mendirikan sektor, dan sektor lama dengan muafakat dan juga baik yang dibuat oleh beberapa ketua kaum, termasuk Ali bin Fatimah sendiri membuat bayar. Ini firak yang pertama kita. Kita tahu mungkin ada orang tak cerita tentang Syiah ini. Saya tak sempat nak cerita apa akidahnya, apa di sinilah yang saya katakan ghulu. Lahirlah akidah yang ghulu, akidah yang keterlaluan sangat. Kerana Syiah mengagungkan Sayyidina Ali. Ini ghulu. Ghulu fil aqidah. Sedangkan Sayyidina Ali itu sahabat. Kita percaya bahawa Sayyidina Ali itu Ahlul Bait. Kita yakin, kita hormati dia sebagai Ahlul Bait. Tapi kita tidak mengangkat Sayyidina Ali itu sampai taraf Rasul, Nabi, maksum. Itu tahun 30 Hijrah. Lahir kira selepas zaman selepas wafat Rasulullah. Pada tahun 37 Hijrah berlaku peperangan Spain pula, di mana Sayyidina Ali dengan sahabat Muawiyah berperang. Mula-mula peperangan ini puncanya ialah masalah politik, masalah pelantikan. Tak puas hati dengan pelantikan. Sedangkan benda ini sudah settle lama, tetapi dimarakkan balik, dibangkitkan balik oleh Abdullah bin Sabah yang membakar balik atas kelemahan pemerintah pada ketika itu, iaitu pemerintah Osman. Daripada peristiwa Spain ini, oleh kerana itu saya nak sentuh sikit. Rasulullah pada sebelum dia wafat, masa dia masih hidup, dia kata fa innahu man ya'ishu minkum min ba'di fayara ikhtilafan fasawfa yara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Nabi dah tawakal bahawasanya selepas kewafatan diri akan berlaku banyak ikhtilaf. Banyak ikhtilaf, banyak pertelagahan. Dari segi politik, dari segi akidah, dari segi syariat, perkara-perkara porok yang dibincangkan begitu meluas secara pokok dia tidak dibincangkan. Ikhtilafan katsira. Nabi dah ingatkan, banyak lagi hadis ini diriwayatkan begitu. Umat aku ni akan berpecah kepada 73 yang selamat daripada satu. Semua diceritakan sebagai peringatan kepada umat Muhammad. Peringatan kepada Muhammad tentang perpecahan.
dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya berpegang kepada akidah yang asal yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu dia bukan suatu taujih. Maknanya mesti berlaku arah Nabi benda cakap gitu. Memanglah umat Muhammad dia akan pecah pada 70. Bukan itu maksudnya. Di sini ada at-tanzil, mengingatkan dan arahan supaya kita mengatasi perkara itu jangan berlaku. Kalau orang tuan dia kata memang Nabi pun dah cakap dah umat dia akan berpecah kepada 72, 73. Ya, orang Yahudi akan berpecah sekian-sekian dan sebagainya. Saya tak sempat nak bawa tadi. Okey. Berapa peperangan Spain? Pecah lagi pula. Zahir buat Khawarij. Ya Allah. Daripada pesat peperangan Spain itu lahir pula firqah Khawarij. Dan namanya Khawarij yang inti kepada Muawiyah, pro kepada Ali, satu firqah. Yang pro kepada Muawiyah, inti kepada Ali, satu firqah. Semua membawa akidah yang berbeza, lari daripada yang asal. Mana itu nak biasa? Kalau kita beli spare part tak orang dengar, dapat terbang jatuh. Pada tahun berterusan, pada tahun 113 Hijriah, lahir satu firqah lain, namanya Mu'tazilah pula. Mu'tazilah lagi teruk, lagi hulu, hingga mengatakan Tuhan tidak bersifat. Macam mana kalau Tuhan tidak bersifat? Kita nak kenal macam mana? Nak kenal Tuhan macam mana? Kita kenal Tuhan lalu apa? Tuan-tuan saya nak tanya, tuan-tuan kenal tak iPod? Tentu tuan-tuan kata tak kenal kan? Melalui apa tuan-tuan kenal Apple? Apple itu ialah zat. Tentu sekali melalui sifat. Betul sifatnya, betul lah zatnya. Buah Apple itu ada dua jenis. Satu yang merah, satu yang hijau. Yang hijau itu manis, yang merah itu masam. Betul? Betul ke? Salah? Tak betul. Ini Mu'tazilah kata Tuhan tidak bersifat. Macam mana nak kenal Tuhan kalau tak ada sifat? Oleh kerana itu benda ini menyanggah Al-Quran. Sedangkan dalam Al-Quran menyebut Allah itu bersifat. Inna Allah sami'un alim. Al-Khaliq wal-Bari wal-Musawwir. Allah bersifat. Itu yang bului. Lahirlah Mu'tazilah pada 113 Hijrah. Kemudian lagi dalam beberapa pecah itu dengan akidah yang berbeza makin berpecah-pecah. Itu sebab kita dilarang untuk berpecah. Kerana bila berpecah ni akidah ini berbeza-beza. Biarlah masalah agama, masalah akidah agama ini satu. Yang lain tu bergantung. Kemudian lahir pula lagi firqah Al-Qadariyah. Qadariyah pula lagi teruk. Akidah ni macam mana Qadariyah ini? Qadariyah mengatakan bahawasanya manusia perbuatannya memberi kesan. Bukan Allah yang berkuasa memberi kesan. Manusia itu boleh berbuat sesuatu, dia mempunyai kudrat. Inilah menyamakan kudrat Allah SWT dengan kudrat makhluk. Lari habis. Ini Qadariyah. Aku ada kuasa. Dengan kuasa ini aku boleh buat apa saja. Jaga Tuhan. Aku ada duit, aku boleh buat apa aku suka.
jaga Tuhan. Ini akidah qadariyah. Akidah qadariyah ditolak oleh ahli sunnah wal jamaah kerana dia ghulu, memberikan hak sepenuhnya kekuasaan kepada manusia. Kemudian lahir satu firqah lagi lawan bagi qadariyah, namanya Jabariyah. Tengok tuan-tuan, namanya Jabariyah. Jabariyah macam mana? Akidah dia, kepercayaan dia, pegangan dia, bahawasanya manusia ini tidak ada kuasa. Dia seperti kapas yang diterbangkan oleh angin. Kuasa sebenarnya semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ahli sunnah kata tidak. Manusia punya usaha, Tuhan punya kuasa. Kita ada kuasa. Kuasa kita apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Berusaha, berdoa dan bertawakal. Ini kuasa yang ada. Ini kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ghulu juga Jabariyah. Ditolak juga Jabariyah. Dan untuk makluman, pengasas Ahlussunnah wal Jamaah iaitu Abu Hasan Asy'ari adalah pengikut Mu'tazilah. Mula-mula pengikut Mu'tazilah, anak muridnya. Tetapi Allah memberikan hidayah dan taufik kepadanya sehingga dia rujuk balik. Okey. Lepas tu timbul lagi berbagai firak, ya. Mujassama dan terus-teruslah sampai hari ini berbagai. Adakah kita akan terus melahirkan firak-firak yang baru atau kembali kepada asal? Di mana firak yang baru? Oleh kerana itu, selepas lahir beberapa banyak firak di dalam Islam ini tadi yang begitu, ada yang ghulu, ada yang melakukan tasawuf, ada yang langsung tidak mengenal dengan akidah Rasulullah SAW yang asal yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada tahun abad yang ke-3 lahirlah seorang yang namanya Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Ali Asy'ari. Dan pembantunya namanya Abu Mansur Maturidi. Okey. Dia buat apa? Kalau tadi namanya Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Abu Hasan Asy'ari ini cuba nak mengembalikan balik akidah yang ada di zaman Rasulullah. Maka dia kata akidah ini ialah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun Ahlussunnah wal Jamaah. Apa arti Ahlussunnah? Ahlussunnah ialah satu kumpulan Islam, ya, yang mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini akidah di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dia nak balik pada asal. Tetapi zaman Abu Hasan Al-Mansuri, Abu Hasan Asy'ari ini, akidah Rasulullah ini disusun dengan baik. Kalau dulu hanya tertatib di dalam Quran, termaktub di dalam Quran, tanpa ada dibentuk dalam bentuk minhaj. Tetapi di zaman Abu Hasan, akidah Ahlussunnah ini cuba mengatur balik, menyusun balik akidah yang ada di zaman Rasulullah ini dalam bentuk yang lebih mudah, yang lebih dipahami. Dia merangkumi 3 perkara, ya. Saya dah sebut tadi, yang pertamanya masalah ketuhanan, yang kedua masalah kerasulan, yang ketiga al-ghaibiyah. Jadi akidah Ahlussunnah ini meliputi 3 dasar agama. Itu agama Islam ini didasarkan kepada 3. Pertama akidah, yang keduanya syariat, yang ketiganya akhlak. Oleh kerana itu, bila kita katakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah merujuk kepada akidah Ahlussunnah
yang asalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita kata syariat, ahli sunnah wal jamaah merujuk kepada mazhab yang empat, iaitu Maliki, Hambali, Hanafi dan juga Syafi'i. Dan dia juga merangkumi akhlak. Kalau kita kata akhlak Al-Asy'ariyah, dia merujuk kepada akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada asalnya, kemudian dikembangkan lagi, diperkokohkan lagi oleh Imam Al-Ghazali. Dalam perkara hukum, mereka mengikut Imam Mujtahid Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, mazhab dan sebagainya. Dalam masalah tasawuf, akhlak, tasawuf ni akhlak sebenarnya. Adab. Tak boleh lagi, kita ni kena ada adab. Kalau kita dah mengambil Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, mesti ada adabnya. Mesti ada adabnya. Aynama thuqifu illa bihablin min Allah wa hablin minan nas. Di mana juga semua berada di dunia ini, tidak boleh lari akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wa minan nas, akhlak kita dengan manusia. Kita boleh berada di mana-mana di dalam dunia ini, tapi kena jaga akhlak kita dengan Allah, kerana Allah berada di mana-mana juga. Bukan saya nak katakan Allah itu bertempat, tidak. Alhamdulillah. Kata dalam standar pun kita, Allah ada tak ada, kena jaga akhlak. Ainama thuqifu, di mana juga kamu ada syakaf ni, atap ni, di mana juga kita berada di langit Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan ada hablum min Allah wa hablum minan nas. Hablum minan nas, adab kita dengan manusia. Adab kita dengan Allah kena jaga. Adab kita manusia, kita boleh berada di mana-mana juga dalam dunia ini, dalam majlis ini, tapi yang mencantikkan kehadiran kita ialah adab. Boleh kita buat gaya-gaya apa semua? Tak boleh. Tapi itu salah. Dan ini majlis ilmu. Dan ada adab ilmu dalam Islam. Kalau kita pergi kelas di masjid, kita duduk dalam masjid, boleh kita buat tentu pasal? Tak boleh. Ada adab dalam masjid. Adab dengan Allah tentu ada, tetapi adab kita dalam masjid bagaimana? Kita tidak boleh bercerita tentang dunia. Itu adab masjid. Kita boleh berada dengan bapa kita di rumah, boleh bercakap dengan dia, tetapi kita kena jaga adab kita dengan Allah. Allah sebut mana beradab dengan Allah? Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Yang mencantikkan kehadiran kita itu ialah adab kita. Jadi adab tadi dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diperkokohkan lagi, diperkembangkan lagi dalam bentuk minhaj oleh Imam Al-Ghazali. Okey, saya pergilah konteks, kita faham tentang akidah, adab dan sebagainya dalam konteks Malaysia. Sebenarnya kita di Malaysia ini telah mengamalkan aliran ahli sunnah wal jamaah dari segi akidahnya, syariatnya dan juga akhlaknya sejak dulu. Sejak lama. Kalau kita lihat Kesultanan Melayu Melaka, kita tahu sudah bermula dibicarakan tentang Kanun Melaka, Kanun Laut Melaka, dan di dalamnya ada menyebut akidah, ada menyebut syariat, ada menyebut syariat, dan juga kalau menjelas syariat itu orang yang bermuka pada saya. Saya rujuk dulu lah masa saya ambil undang-undang dulu, tak tempat dengan orang bermuka. Orang bermuka maksud apa? Orang yang berzina. Naklah dia disebat. Dia ada undang-undang jenayahnya telah masuk. Dan kita tahu zaman Kesultanan Melayu Melaka itu bermula daripada abad yang ke-14. Pada ketika itu dah ada. Yang dibawa oleh siapa ketika Islamnya Parmeswara, dibawa oleh Syekh
Abdul Aziz Mahmud, seorang ulama daripada Timur Tengah. Dan mazhab yang dibawanya adalah mazhab Sunnah wal Jamaah. Itu pasca Kesultanan. Terus zaman Pada Pagi ada apa dan sebagainya. Di pengukuhan permulaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Malaysia ini sudah bermula di zaman Kesultanan saya. Kemudian pasca penjajahan jatuh Melaka, diperintah oleh Portugis, akidah orang Islam. Lepas itu diperintah oleh Belanda, lepas itu diperintah oleh Inggeris selama 500 tahun. Adakah akidah kita berubah? Tidak. Kerana penjajahan datang di Melaka bukan tujuan untuk mencari harta saja, tapi sebenarnya dia ialah untuk mengembangkan agama dia. Dia naik saja di pantai Melaka di Cakapnya. Macamlah tarik niat Tuhan. Ketika dia nak menawan Cordoba, apa dia buat? Dia naik ke semua tentera dia, lepas tu dia bakar dia. Waktu semua itu dia datang Melaka, dicampakkan dia. Maknanya kedatangan dia itu kan tujuan untuk mencari harta kekayaan, tetapi sebenarnya untuk meningkatkan agama sebagai pembalas dendam kepada penawan Islam. Ini adalah rentetan sejarah. Okey, pasca penjajahan, bila penjajah datang, banyaklah gereja-gereja missionary Kristian dibuat. Itu bukan. Tetapi saya bacalah, setakat pembacaan saya ini tak cukup, tidak ada orang Islam yang menganut Kristian kepada tadi. Kecewa habis. Balik ke negeri dia. Ini boleh baca sejarah lah. Apa pun boleh dia cakap tentang perkara ini. Tetapi hairan kita pada ini, dalam pemerintahan kita, orang Islam, agama negara Islam, banyak orang yang keluar dari Islam. Di mana punca silap? Kenapa orang dulu tidak begitu walaupun mereka dijajah oleh Perancis, dijajah oleh Belanda? Mereka tidak mengubah akidah. Sekolah ni sendiri banyak. Setengah pemimpin-pemimpin kita, datuk saya pun dulu sekolah Inggeris, tapi dia tak jadi Inggeris, tak jadi Kristian. Yang berbeda. Di mana punca? Di mana silapnya? Silap asuhan, silap ibu yang melahirkan, atau silap bapa yang mendokong. Ini kan silap. Kita tengok. Hari ini, hari demi hari kita waktu kita tengok, kita nak keluarkan Islam sebagai untuk meningkat. Dia macam satu wabak yang tidak boleh dibendung. Okey. Terus pasca penjajahan kita mencapai kemerdekaan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini diperkokohkan lagi. Penduduk Malaysia amat bertuah kerana kita ketika mencapai kemerdekaan, agama Islam dapat dimasukkan di dalam perlembagaan. Cuba tuan-tuan tengok negara mana dalam dunia yang masuk ke perlembagaan agama Islam. Ada setengah-setengah negara hampir-hampir tidak mencapai kemerdekaan kerana pertikaian agama. Di Malaysia satu kita masuk. Tuan-tuan tahu yang masukkan agama Islam itu siapa? Siapa jatuh kuasa yang membuat perlembagaan? Ialah jatuh kuasa RIK. Jatuh kuasa RIK, siapa dia? Berapa orang Islam dalam itu? Ini jatuh kepada Pakistan.
dan lain 7 orang. Tetapi alhamdulillah kita bersyukur kita dapat nikmat fitrah. Dimasukkan agama Islam walaupun tidak agama resmi negara, tetapi agama persetujuan. Dengan tercatitnya agama Islam, agama persetujuan inilah, maka kita boleh memperkembangkan akidah Islam. Kita boleh memperkembangkan, memperbaiki sedikit, walaupun tak semua. Memperkembangkan syariat Islamiyah. Kerana inilah maka kita ada Jabatan Agama Islam. Kerana agama Islam agama resmilah, maka kita ada yang Islam. Kalau tidak boleh tak buat Islam. Jadi kita kena pertahankan ini kerana dia telah tertatih di dalam perlembagaan kita. Agama Islam walaupun tidak mencatatkan di situ akidah apa tu mazhabnya ahli sunnah ke apa tidak, tetapi dia memang perkataan ini benda yang umum gitu ya, didetailkan dibawa balik ke negeri, undang-undang negeri ataupun elemen negeri atau perlembagaan negeri yang ada menyebut kalau di Melaka dicatat di situ mufti ketika membuat fatwa hendaklah berdasarkan kepada mazhab. Itu diususkan di negeri, memperkokohkan mazhab Syafi'i mesti berdasarkan kepada mazhab Syafi'i. Jika sekiranya mengikut mazhab Syafi'i itu menimbulkan kekeliruan, menimbulkan masyarakat kepada masyarakat, bolehlah dia kepada berpindah kepada apa dia kata mazhab yang lain. Tapi saya nak ubah sikit lagi, saya sebut kaul dhaif lah Imam Syafi'i. Tadi saya tak setuju lah, saya pun tak pernah buat tu. Dia kata bolehlah berpindah kepada mazhab ataupun kaul yang baik bagi Imam Syafi'i. Jadi kaul baik itu kalau kata awal sunnahnya. Jadi kita ada mazhab-mazhab yang lain lebih kuat. Itu sebabnya saya kadang-kadang bila kita membuat fatwa ini, kita tengok mazhab Syafi'i ada masalah. Seperti zakat fitrah. Kalau mengikut Imam Syafi'i, zakat fitrah ini mesti beras. Tapi bila beras ada masalah. Beras satu cerita, rumah Pak Imam kita Tian, dalam orang kampung ada 3,000 orang. Kalau 1,000, satu orang bawa satu gantang je. Mana boleh segantang, kalau 5 anak ada 5 gantang kan? 5 gantang. Jadi kalau satu kampung ada 3,000, 5 kali 3, 15. 15,000 gantang. Ya Allah, 15,000 gantang. Saya ingat memang. Satu masalah. Masalah yang kedua, Imam Syafi'i kata mesti qut yaumi, makanan harian. Kalau dia makan beras super, mestilah beras super. Kalau dia makan beras apa lagi yang ada, rancuk, mestilah berancuk. Kalau dia makan beras siam, mesti tahu dia bawa beras siam. Jangan dia makan beras siam bawa berancuk, tak boleh. Jadi bila orang datang bawa beras, ada yang super, ada yang siam, ada yang beras mati. Jadi Pak Imam manalah dia nak apa? Nak mengasingkan benda tu. Dia masuk dalam satu kampung. Wow. Terima zakat saya bagi diri saya. Imam kata aku terima. Wow, ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 penuh bunyi jahil. Bila nak jual, bukan dia agih kepada fakir miskin. Kita jual, ambil duitnya, agih kepada fakir miskin. Bila kita nak jual, pergi kedai, bernas kapur dia pun ada besi kan, tajam macam tengok patut dia setengok. Dia tutup, dia tarik. Ada beras siam, ada berancuk, ada beras super. Ada yang nak tentukan harga macam mana? Nak ikut super ke, nak ikut siam ke, ikut apa? Dan menyalahi akal, mencampurkan jenis beras yang berbeza harga adalah menyalahi akal. Sebab beras adalah barang kawalan. Kalau ada orang beras ni, tolong-tolong lah. Jadi dia akan kira harga yang mana tuan-tuan? Harga beras super ke, harga beras siam ke, harga berancuk? Yang terendah lah. Betul.
beratur yang terendah. Pasal beratur tak boleh makan, beratur tak boleh buat makan. Beratur akan jatuh ke kilang bihun. Buat bihun boleh. Itu jadi ada masyarakat. Jadi kita boleh pindah masyarakat tuan-tuan. Jadi itu selalu kita buat. Jadi pengukuhan ini selepas kemerdekaan tadi diperkokohkan lagi dengan undang-undang perlembagaan, dengan enakmen menteri, dan diletakkan institusi agama, perkara agama ini tadi di bawah payung kesultanan. Tengok bagaimana kita memperkokohkan akidah kita, memperkokohkan ajaran agama Islam kita di Malaysia. Cuma masalahnya tentang pelaksanaannya. Dari segi enakmen, dari segi undang-undang, payungnya yang memayungi agama, yang melindungi agama semua dah ada. Jadi siapa yang nak melaksanakan ni? Siapa yang nak membuat itu lah? Bergantung kepada akidah kita. Bagaimana akidah kita terhadap pelaksanaan Islam? Yakin? Tak yakin? Haram itu tetap haram? Halal itu tetap haram? Atau bagaimana? Yakin kita dengan haram itu ada keburukannya? Yakin kita halal itu ada kebaikannya? Kerana dari segi asalnya kita dah siapkan untuk menjadikan agama Islam agama minhaj Asy'ariyah tadi berkembang di Indonesia dengan tahap yang berbeza, dengan baik. Jadi diadakan perlembagaan, dalam perlembagaan dah masuk payung kesultanan, dibuatkan dua sultan. Tidak ada siapa yang boleh mengubah agama kecuali dengan izin sultan. Tengok. Ya. Sultan ni tak ada, turun ke bawah. Isyarat. Tapi dibentuklah lembaga atau bentuk ahli majlis. Ahli majlis bersidang memutuskan sesuatu perkara yang berdasarkan dengan agama, dipanjang kepada raja kalau negeri, kalau Melaka pada Agong lah. Kemudian Agong meluaskan, setuju, kemudian baru dilaksanakan. Tengok tuan-tuan penyusunannya begitu. Saya sebut tadi, atas dasar kita agama Islam, agama Protestan tadi, banyak perkara kita boleh buat. Kita ada takaful Islam, kita ada bank Islam, kita ada jabatan agama Islam, kita ada mahkamah Islam. Boleh ke dalam satu negara dua mahkamah? Boleh ke Merdeka? Berdasarkan kepada agama yang ada dalam perlembagaan itu, maka kita boleh menubuhkan satu mahkamah keadilan Islam. Kalau tak ada, kita tak boleh betul. Jadi kita pelihara untuk memantapkan akidah kita. Natijah yang kita lihat selama beberapa perjalanan di beberapa tahun tadi, kita melihat kita hidup di dalam keadaan aman, damai, tenteram, dan kita mendapat meneruskan agenda-agenda agama kita tanpa ada kacauan. Di lahir-lahir inilah baru timbul. Timbul ini sebab kealpaan kita, sebab kekurangan pahaman kita terhadap keistimewaan yang telah diberi kepada kita. Kealpaan kita terhadap keistimewaan kita. Kita tak merasa itu satu keistimewaan. Kalau kita nak ubah, nak jadikan itu satu, kita bagi sebab orang lain, misal kata kita bagi dia jabatan agama, mana keistimewaan kita? Apa keistimewaan kita yang ada? Kalau kita dah bagi sama, tak ada istimewa lah. Telur dah bagi sama, mana ada istimewa? Dia setengah. Yang ada istimewa, seorang dapat separuh, seorang dapat cukup. Itu istimewa lah. Jadi kita rasakan ini, semua perkara yang kita buat ini tadi, alhamdulillah dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala telah membukakan kita ke arah yang terpulanglah kepada kita bagaimana kita nak mencanai perkara ini dengan sebaik-baik mungkin. Allah telah meletakkan kemudahan kepada kita. Negara lain berperang tuan, negara lain bertuan. Di Malaysia alhamdulillah kita dah ada ini lagi. Kita
kita perkukuhkan pelaksanaan pendidikannya dan sebagainya. Okey. Masih 2 minit lagi, 2 minit ni. Lebih tidak ya. Keputusan di samping itu, di samping perlembagaan negeri, perlembagaan persekutuan dan sebagainya, kita pula ada pula Jawatankuasa Peraturan Negeri yang sentiasa meneliti. Apa tugas Jawatankuasa? Motif ialah memastikan supaya akidah umat Islam berjalan dengan baik, mengikut minhaj yang telah ditentukan. Minhaj apa? Minhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Memberi nasihat kepada Sultan direct dengan negeri, waktu itu direct pada Sultan. Tak ada masuk lagi apa tu dewan ke, tak ada masuk exco, tak ada. Direct terus pada Sultan. Itu tugas motif, memastikan perkara-perkara yang bercanggah dengan akidah kita yang telah kita lakukan, yang telah kita masukkan dalam perlembagaan yang lain boleh tahu. Dia kata, menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berdasarkan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Menyokong dan menerima cadangan pindaan perlembagaan yang saya cerita tadi, kerana dalam perlembagaan ini tidak menyebut mazhab negeri, bagi memperkokohkan dan menyatakan bahawa agama bagi persekutuan dan negeri hendaklah agama Islam berdasarkan kepada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pindaan. Kemudian memperkokohkan bahawa ajaran Islam selain pegangan Ahlussunnah wal Jamaah bercanggah dengan hukum syarak yang tidak boleh diamalkan di negara ini, dan dengan yang demikian penyebaran apa-apa ajaran lain selain pegangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah dilarang. Oleh kerana itu dalam kita tengok dalam fatwa kebangsaan, dia cerita ajaran liberal itu bertentangan dengan Islam, tak boleh diamalkan di Malaysia. Ajaran plural itu bertentangan. Ini semua kita dah buat. Ya, semua kita dah buat ni. Dan dah ada, maka dah habiskan semuanya. Ya. Yang boleh diamalkan ialah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dari segi akidahnya, syariatnya dan juga akhlaknya. Yang lain daripada itu tidak boleh diamalkan. Bagi penduduk Malaysia, orang yang menetap di Malaysia tidak boleh menganut agama lain. Kalau dia menganut agama lain, salah. Dan orang agama lain tidak boleh mengembangkan. Itu sebab Syiah nak kembangkan tak boleh. Sebab apa? Kita dah putuskan. Kita tak putuskan Syiah ni kafir ke? Tak. Kita tak putuskan. Jangan salah faham. Jangan terus kat orang. Kita tak kata Syiah tu kafir, Syiah tu keluar dari agama Islam. Tak. Cuba tengok pada. Kita kata ajaran Syiah itu ajaran yang menyeleweng daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Dia tidak boleh diamalkan oleh orang-orang sini. Orang lain, orang Syiah, orang Iran, biarkan ada dia. Tapi dia nak mengembangkan kepada kita, tak boleh. Sebab ada sekatan di fatwa, sekatan daripada perlembagaan. Begitu juga ada ajaran liberal, ajaran plural. Tak boleh diamalkan oleh penduduk Malaysia. Qadianiyah tak boleh. Lain daripada ni tadi, Qadiani ada kita. Ini dah berkembang balik Qadiani. Dia tak habis saja. Sana ada orang yang menyemarakkan dia. Okey. Kemudian kepentingan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini saya rangkakan beberapa perkara, boleh saya bacakan ya. Merupakan perkara pokok dan asasi di dalam Al-Quran dan keputusan para nabi. Perkara asasi akidah Islam ini, akidah Ahlussunnah ini, akidah Nabi. Nabi lebih faham dengan Quran.
liberal, ada plural. Di mana letaknya ini semua? Wama atakum rasul fa'udhu wa ma nahaa ankum fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi itu ambil semua. Jangan tinggalkan. Walaupun zaman berubah. Kerana Quran itu sesuai di sepanjang zaman sampai kiamat. Kalau tidak, tak betul lah. Rugilah. Kalau tidak, rugilah kita. Mestilah Quran yang kita amal itu bersesuaian sepanjang zaman sampai kiamat nanti. Kalau tidak, kita amal nanti tak betul. Itulah kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, itulah kaidah Rasulullah. Kalau pokok di dalam Al-Quran, kalau kita bangkit Al-Quran berkenaan dengan yang perkara pokok dalam Quran ini ialah yang mencakup tentang keimanan, akidah. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, semua ada dalam Quran. Contohnya alladzina amanu billahi wa rasul. Ya, itu semua. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. Semua ada dalam Quran yang mencakup rukun iman yang 5 itu. Rukun iman yang 6. Semua ada dinyatakan dalam Quran. Tak lagu. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan direka benda baru. Bukan plural, bukan singular. Tapi akidah itu memang dah ada dalam Quran. Itu lagi utara diperkokohkan oleh Abu Hasan Asy'ari. Okey. Penentuan amalan kebajikan manusia diterima oleh Allah SWT kerana akidah yang dibawa oleh Rasulullah ni. Kita ni hidup dunia ni untuk apa? Untuk bekerja, untuk bekerja. Pakulik malu wasayarallahu wa amalakum. Dan kita harap kerja-kerja kita ni diterima oleh Allah. Kalau tak diterima, kerana perbezaan akidah, kerana akidah yang salah, kita bekerja itu bukan untuk agama, untuk Allah, maka Allah tidak akan terima. Besok dia kata kau buat ikan ini, kau pergilah minta pahala kat dia. Apa kita cakap? Ya, oleh kerana itu alladzina kafaru a'maluhum kasarabin baqi'atin yahsabuhu dhama'an ma hatta idza ja'ani. Orang yang berbuat, bekerja, ya, beramal di dunia ini tidak mengikut syariat, amalan itu seperti apa tu ya, air yang gelombang air yang kalau kita pandang sama. Harta morgana. Dia perasan dia dah buat banyak. Betul. Tetapi besok bila dikira tak ada apa. Kerana silap akidahnya. Kerana apa yang kita buat ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Apa yang kita buat, apa yang kita kerja ni, hendaklah berdasarkan kepada mukhlisin dan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal hakikat diri dan pencipta. Dapat banyak mengenalkan kita tentang hakikat diri kita. Kulikal insan khalu'a dan masyarakat dan ru'ayat adalah sifat-sifat manusia. Jadi macam mana kita nak buat? Kulikal insan khalu'a, jadikan manusia itu penuh kesan. Kulikal ma'i, dijadikan manusia itu daripada air yang hina. Macam mana kita nak buat? Ya, inilah akidah. Dan pencipta alam. Asas utama membentuk diri manusia. Macam mana Ahlussunnah mencari benda ini, pembentukan diri manusia ini melalui akidah, melalui rukun iman. Percaya kepada Allah. Apa yang kita dapat percaya kepada Allah? Percaya begitu je? Tidak. Kita akan dapat sesuatu percaya kepada Allah. Kerana kita percaya kepada Tuhan yang Maha Berkuasa, bukan Tuhan yang lemah. Itu implikasinya, tuan-tuan. Kita beriman kepada Tuhan yang kaya. Dia boleh kasih rezeki kepada kita tanpa bekerja, tapi tak adil lah. Macam Sayyidina Maryam, pagi-pagi dia pergi masjid, wajadat lahu rizqa, dia pergi belakang mihrab, dia dapat rezeki. Kalau kita semua macam itu, senang kan? Tak payah kerja. Habis besok dia tak payah kerja, apa nak tidur? Yang membezakan kita di dunia dan di akhirat ni besok, ialah kerja. Siapa kerja banyak, dia yang dapat pahala banyak. Kalau kita dapat semua secara free, semua free, apa tu nak hukum besok? Semua dah free, tak boleh kira lah. Semua free.
Yang membezakan kita ialah amal. Takwa. Amal tak dilihat. Amal itu untuk siapa? Bertakwa kepada siapa? Itu yang membezakan kita. Banyak juga orang beramal, tapi adakah kerana Allah? Tak sama. Besok kalau kita tidak beramal kerana Allah, Allah kata, kau pergi dan minta. Kerana ada di sana yang dipanggil tidak ikhlas. Ikhlas maknanya dia beramal kerana Allah saja. Lawan bagi ikhlas, apa dia? Kabur, ujub, riak dan sum'ah. Ada orang beramal kerana ujub. Ada orang beramal kerana riak, nak menunjuk-nunjuk. Ada orang beramal kerana sum'ah. Esok hari kiamat besok Tuhan kata, kalau engkau beramal dengan niat yang ini, kau pergi dan minta kat siapa yang kau nak terima. Boleh orang berbagi pahala. Dia membagi pahala, membagi ganjaran kepada Allah SWT di akhirat. Tak dapat. Saya tak mahu nak cerita tentang berapa 3 orang masuk syurga, masuk neraka. Amal dia banyak di dunia. Orang yang membaca Quran, orang yang beramal tentu dan sebagainya, akhir semua. Kerana orang tak tahu. Dan akidah ni salah. Okey. Asal membentuk utama manusia. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Kita tahu. Dalam Quran menyebut kita dijadikan kita ni kenapa? Kemana nak pergi kita? Di dunia ni apa kita nak buat? Min aina ila aina. Itu dalam Arab dia 3 kan. Kalau 3 kan kita boleh jawab, maka selamatlah kita. Apa dia? Kam yang pertama, min aina. Daripada mana kita? Kita daripada mana? Walimadha? Kenapa kita berada di sini? Nak suka-suka, nak main-main, nak enjoy. Kalau kita boleh jawab, kita akan jawab. Kenapa kita berada di sini? Dan ke mana kesudahan kita? Jadi tentulah kesudahan kita itu kembali kepada Allah. Tidak lain. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati adalah merupakan upacara yang pertama kembali. Kalau tak, dia tak boleh kembali. Isi dipanang dan suicid. Sebab kita boleh kembali kepada Allah. Kubur merupakan lubang pintu untuk kita kepada Allah SWT. Kalau di dunia kita keluar dari perut ibu kita, lahir ke dunia, maka kubur kita merupakan pintu termasuk ke alam barzakh. Jadi kita akan tahu diri kita, dan daripada keyakinan ini semualah rukun iman, rukun Islam tadi melahirkan kepribadian yang begitu mantap untuk kita mengharum kehidupan di dunia ini. Kepentingan Ahlussunnah wal Jamaah tadi dari segi penghubungan antara hamba dengan pencipta. Ini tak boleh lari. Kita kata Allah itu menjadi pencipta kita, kita Tuhan kita dan sebagainya. Ini janji kita daripada awal. Sebelum kita dijadikan dulu dalam perut lagi kita dah berjanji. Ya? Bila seorang itu nak ditiupkan roh, ini dia bawa kita sikit lah. Bila seorang itu dalam perut ibunya nak ditiupkan roh, apa janji dia? Allah akan bertanya kepada kita, Alastu bi rabbikum? Alastu bi rabbikum? Bala syahidna. Roh kita akan jawab, bala syahidna. Ya, aku mengaku engkau adalah Tuhan. Inilah janji kita, MOU kita dengan Allah SWT. Ekoran daripada janji inilah, maka Allah membagikan kita nikmat ijad, nikmat hidup, diberikannya roh, hidup kita. Atas janji itulah, tapi MOU jangan lupa. Itu MOU yang pertama yang kita buat dengan Allah. Dan MOU inilah akan ditanya pada hari akhirat ini. Mula-mula saja masuk kubur tanya, Marafuka. Apa dia jawab? Tuhan tidak ada janji. Tapi kita lupa dengan janji. Bila kita dah tiba ke dunia, lain kita. Tuhan tidak zalim. Tuhan berikan kita nikmat ijad, nikmat hidup. Dia tidak zalim, diberikan kita nikmat imdad. Tujuannya satu saja, supaya
katakan kita ini diberi nyawa tetapi tidak boleh melihat ya Allah bagaimana nak melaksanakan janji ini. Diberikan kita nyawa tetapi tidak mendengar, bagaimana kita nak mendengar. Diberikan kita nyawa tetapi tidak melihat, bagaimana kita nak melaksanakan perjanjian ini. Oleh kerana itu tidak lain dan tidak bukan Allah memberikan kita nikmat imdad. Mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, kaki boleh berjalan. Ada yang dapat gaji 4 ke, ada yang 5 ke, ada yang 6, ada tak ada ke. Tujuannya apa? Untuk melaksanakan janji. Lelaki diberikan isteri, adakah untuk berseronok? Tidak. Tidak. Allah tidak ada tujuan untuk berseronok. Walaupun ada sedikit itu sampai saja untuk keperluan hidup manusia. Sebenarnya Allah memberikan kita semua nikmat ini. Yang lelaki diberikan isteri untuk suami itu dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah. MOU itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Begitu juga perempuan diberikan suami. Tujuannya apa? Untuk suruh. Untuk memudahkan kita semua melaksanakan MOU itu. Cuba bayangkan orang lelaki tak ada isteri, bagaimana? Sanggup kepala. Saya ingat, tengok orang dah biasa isap rokok, tak isap rokok, tengah malam pun dia keluar cari rokok, yang penting rokok. Untuk memudahkan kita melaksanakan MOU. Oleh kerana itu pastikan kita adalah hamba Allah di sepanjang masa. Jangan jadi hamba nafsu. Kita lebih banyak, kadang-kadang lebih banyak menjadi hamba nafsu daripada hamba Allah. Jangan menjadi hamba duit, hamba perempuan, hamba pangkat. Ini semua dah diperingatkan oleh Allah SWT. Hamba kuasa, Firaun, kita semua. Dan kita di dalam tadi. Orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Firaun masuk neraka kerana pangkat. Haman, Qarun dimasukkan ke dalam neraka kerana harta. Lalai kerana harta. Lupa kepada MOU dia. Tak cukup sekali contohnya. Ya, 3 minit lagi. 3 minit lagi. Mesti dah kata 3 minit, 3 minit. Okey. Mewujudkan perpaduan umat dan ukhuwah. Kita tahu dalam Quran banyak cerita tentang perpaduan. Wala tanaza'u fatufsilu. Inilah yang diambil oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, dijadikan dia sebagai akidah. Tidaklah akidah yang melampau, memusuhi seseorang. Dalam Quran disebut asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini yang diambil oleh Ahli Sunnah supaya dia jadi akidah. Asyidda 'alal kuffar. Apabila dia berhadapan dengan orang-orang yang kafir, asyidda, keras dia. Tak mau kompromi. Dalam masalah apa? Tak tengok juga. Betul ke kita tidak boleh kompromi langsung dengan orang kafir ni? Tak. Dalam masalah apa? Tak boleh kompromi. Tak boleh kompromi dalam masalah akidah. Tak boleh. Tetapi dalam masalah wala junaha alaikum an taqsitu bainahum. Atau yang lain. Tidak mengapalah kalau kamu berlebih kurang dengan mereka. Ini dalam masalah penghidupan, perniagaan. Tak apa. Asal dia tidak timbul masalah kezaliman dan sebagainya. Wala junaha alaikum an taqsitu bainahum. Pertengahan. Tetapi dalam masalah kita tidak boleh. Tak boleh. Kita punya asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ruhama' maknanya belas kasihan di antara mereka. Ini dah diambil oleh Abu Hasan Asy'ari dan juga Rasulullah SAW.
daripada Rasulullah, menjadikan benda ini sebagai akidah, pegangan dia. Macam mana dia ketika menghadapi orang kafir. Oleh kerana itu, peraturan-peraturan ini bila berhadapan dengan manusia digambarkan dalam Quran. Ada 3 jenis manusia. Yang pertamanya mukmin. Orang mukmin. Ya, dalam surah Al-Islam itu dah cerita dah orang mukmin itu macam mana. Yang kedua orang kafir. Bagaimana nak menghadapi orang kafir. Yang ketiga orang munafik. Idza ja'akum fasiqun fatabayyanu. Ini diterangkan. Inilah diambil oleh ahli bidah, orang ahli sunnah tadi, diambil oleh Rasulullah SAW sebagai akidah dia, tetapi tidak tersusun dalam bentuk minhaj. Diambil oleh ahli sunnah wal jamaah, Abu Hasan Asy'ari, dibentukkan dalam minhaj. Mewujudkan perpaduan al-ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Ini akidah. Ini yang sudah ambil, Rasulullah ambil ini. Dulu menjadi akidah ahli sunnah, menjadi akidah Rasulullah, tapi masa itu belum dinamakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Wala tanaza'u fatushiru. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Ini semua ayat-ayat ini diamalkan oleh Rasulullah sebagai akidah dan diperkokohkan, dikembalikan balik oleh ahli sunnah. Diambil akidah Rasulullah tadi dalam bentuk minhaji oleh ahli sunnah setelah lahirnya firak-firak yang al-ghulu wa tasawuf. Kita boleh tengok di situ apa yang di situ. Kemudian salah satu asas umum minhaj ahli sunnah wal jamaah mengutamakan Al-Quran dan sunnah. Kerana itu sebenarnya akidah yang asal, mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, jika ada pertentangan di antaranya, ya, mentafsirkan Al-Quran dan sunnah. Memang Rasulullah SAW diutus untuk menerangkan Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran ini dia ada mujmal sikit. Aqimus salat, dirikanlah sembahyang. Siapa tahu nak diri sembahyang? Dalam Quran kata begitu. Tapi Rasul menerangkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana engkau melihat aku sembahyang, kata Rasulullah. Dan seterusnya 5 kaedah-kaedah bahasa Arab ni semua kaedah-kaedah akidah, ya. Berpegang kepada zahir nas, kecuali yang dibuktikan tidak dikehendaki. Mengutamakan tanzih. Tanzih mana? Jangan kita terlibat dengan menyekutukan Allah. Tak boleh. Walau dalam apa bentuk sekalipun. Dalam bentuk akidah, dalam bentuk amalah, dalam bentuk apa. Jangan. Tanzih, mensyukurkan Allah SWT. Dan taqdis, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dasar apa tu? Akidah, asas umum akidah. Pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah yakin bahawa Islam adalah agama Allah. Ini diambil daripada mana? Inna dinna wal Islam. Sungguhnya agama Islam itu agama Islam saja. Allah yang menjadikan kita, Allah yang membentuk kita. Dia tentu tahu apa keperluan manusia. Tidak bodoh Allah. Wa yaqbillah. Dia telah membentukkan manusia itu satu jalan yang lurus. Sibghatullah ataupun din Islam. Inilah dia. Agama, cara hidup yang mesti dianuti, wajib dianuti oleh manusia kerana Allah menjadikan dia. Tentu Allah telah mengatur. Kita nak buat kuih bolu, macam mana kita nak buat kuih bolu? Mesti masuk dalam acuannya, ada acuannya. Kotak tak nama kuih bolu. Nama dia jemput. Kuih bolu yang biasanya, kalau bolu siomay, ada bentuk siomay. Kalau bolu tu bentuk ikan, ada ikan. Apa lagi bentuk? Itulah 2-3 saya tahu. Jadi dia punya masuk dalam acuan. Acuannya ialah sibghat Allah. Faman ahsanu minallahi sibghah. Siapakah yang lebih baik acuannya? Allah ketika membuat manusia dan membuatkan acuannya sibghatullah, dan dia lah tahu apa kehendak manusia itu. Meyakini bahawa hakikat Islam terdiri daripada iman, Islam dan ihsan, ya. Meyakini keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua ada disebut dalam Quran. Maka Ahlussunnah wal Jamaah telah mengambil ini semua
Kemudian kalau kita nak ceritakan di mana kedudukan dalam Al-Quran tentang akidah ni tentang iman saja saya tengok dalam Mu'jam Mubakhras dia ada 3, 4, 6 muka tentang iman saja. 6 muka. Ulama pernah mengatakan, kalau saya pernah terbaca, dia kata 1/3 daripada Quran itu bercerita tentang akidah, iman. Meyakini bahawa seluruh makhluk adalah ciptaan Allah, meyakini bahawa segala apa yang berlaku menurut qada dan qadar. Ini satu lagi masalah, qada dan qadar. Saya tak mengerti orang. Inilah menjadi pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Segala apa yang berlaku itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi qada ini ada dua, satu qada mubram, satu qada mu'allaq, ya. Qada mubram ini qada yang memang tak boleh diubah. Kita mati pada sekian dan sebagainya. Qada mu'allaq ini tergantung. Kita akan kena begini jika sekiranya begitu. Itu qada mubram, mu'allaq, ya. Qada mu'allaq boleh ditolak dengan doa. Qada mu'allaq boleh ditolak dengan doa dan juga dengan sedekah. Itu sebab bahawa dulu kalau dia nak jalan, dia minta doa. Anak kalau nak berjalan pergi jumpa bapa, doa saya selamat dan perjalanan. Kemudian apa dia buat? Bagilah sedekah sikit pada anak-anak. Lalu itu tersebut. Sebab itu yang akidah, bukan orang dulu tu buat mujarab keinginan dia, tidak ada akidah. Baca-baca doa, baca tahlil dan sebagainya itu bukan ulama-ulama kita cerita, tidak ada dia punya rujukan, ada falsafah yang tersurat. Meyakini Allah melihat, Allah boleh dilihat pada akhirat ini. Mu'tazilah kata tidak, Allah tak boleh lihat. Ini kan, kalau tak boleh lihat, apa yang kita lihat aja kan? Ya Allah, itulah nikmat yang paling besar. Di akhirat nanti semua itulah nikmat yang paling besar ialah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah akan membukakan hijabnya dan kita semua akan lihat. Ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala, kita akan panen. Tak ada makan, tak ada minum, tak ada apa. Dia seronoknya. Tetapi di dunia ini kita tak melihat Allah. Kalau ada orang mimpi berjumpa dengan Allah, alhamdulillah. Kalau mimpi jumpa dengan Rasul adalah tata cara. Kalau mimpi Rasul pakai sorban, tak mahu orang menyanyi pun pakai sorban juga. Itu Rasul. Ini ada tata cara ini. Meyakini hakikat Muhammad akan memberi syafaat pada hari kiamat. Yang mana kita akan dapat syafaat kubra. Semua manusia ini akan dapat syafaat kubra ini. Tidak ada siapa yang Allah boleh beri kecuali Nabi Muhammad. Walaupun Nabi-Nabi umat akan memberi syafaat kepada umatnya, tetapi Nabi Muhammad akan membukakan syafaat kubra. Syafaat kubra apa ialah? Membukakan hari hisab di hari kiamat. Kalau tidak, semua orang akan beraya-raya daripada Nabi Muhammad. Dengan syafaat kubra inilah maka semua orang akan dikira amal dia. Ya. Ketika itu Nabi akan memohon kepada Allah SWT. Allah kata, apa yang kau nak? Ya? Mintalah apa yang kau nak. Dan kata Rasulullah, la uridu wahidun min ummati yadkhulun. Ya. Mintalah apa yang nak, kata Allah mengingat kepada Nabi Muhammad saja betul. Illa man yukallimu illa man azina lahu rahman qala sawala. Maka Nabi ketika itu kata apa? Idzan la uridu wahidun min ummati yadkhulun an-nar. Aku tidak mahu seorang pun daripada umat aku dimasukkan dalam api neraka. Dia tak fikir tentang orang dia. Itulah permintaan dia. Maka berjalanlah hisab selepas itu dia. Meyakini kiamat, meyakini bahawa ini cerita kiamat banyak dalam Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah, bil akhirati yuqinun. Itulah. Yakin bahawa asas agama adalah ittiba', bukan iftirah. Ini dua kalimah yang kita faham. Asas agama ini ialah mengikut, patuh.
Bukan ibtira', kita nak cerita benda yang baru. Tak boleh. Asas orang hidup beragama mesti ittiba'. Asas hidup beragama 3. Yang pertamanya, taat pada Allah dan Rasul, persaudaraan dan keadilan. Ini asas pertama. Asas hidup beragama al-ittiba', mengikut, bukan ibtira'. Kita yang baru apa yang kita fikir yang sesuai untuk kita. Tak. Itu dia yang berarti ittiba' dengan ibtira'. Meyakini bahawa menyatu padukan Islam matlamat besar Islam. Memang kita suruh. Ini dan di akhir ini saya ada bawa sedikit tentang cadangan-cadangan saya, cabaran-cabaran dalam umat Islam memahami dan menghayati ajaran Islam yang sebenar dalam aspek akidah, tauhid, syariat dan kehidupan umat. Ini memang kita rasakan dan hakikat. Ya, ini bergantung kepada pendidikan. Sejauh mana pendidikan awal kita menekankan perkara ini, sejauh mana pendidikan pertengahan menekankan perkara ini, sejauh mana pendidikan kita di peringkat tinggi menekankan perkara ini. Tahu saya dan apa saya lalui di universiti, dia biasanya tidak belajar akidah ini. Dia belajar tamadun Islam. Bagaimana tamadun Islam? Tidak menjurus kepada akidah. Jauh memperincikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah membawa kehidupan kita dalam keadaan yang ada sekarang ini lah. Jauh. Tak ada macam dulu. Dulu orang belajar sifat Tuhan, sifat wujud. Wujud Allah Subhanahu Wa Taala ada, tak ada. Apa implikasinya pada kita? Ini semua belajar sifat Tuhan. Apa implikasinya? Seorang yang faham sifat Allah, dia faham Allah itu ada, sudah pasti dia tidak akan melakukan keburukan. Itu implikasinya tuan. Kalau kita bersifat yakin bahawasanya Allah itu bersifat dengan mendengar, mau kita berbohong, cakap tak benar, mau rela ke kita, diri kita dimurkai Allah SWT. Ini implikasinya. Orang yang betul yang yakin bahawasanya Allah itu bersifat dengan benar, melihat, dia tak akan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah SWT. Tidak akan. Tengok satu ayat Rasulullah. La yu'minu ahadukum la yuzni zani hina yuzni wa huwa mu'min. La yusriku sariq hina yusriq wa huwa mu'min. Tidak berhina seseorang itu ketika dia melakukan perbuatan itu, dia tidak beriman. Mana pergi akidah? Dia tak beriman dan Allah melihat. Kalau ketika dia bercakap bohong itu, dia menipu atau janji tak betul, ketika dia buat janji itu, dia akidah dia tidak mempercayai bahawasanya Allah itu mendengar. Kalau dia yakin Allah itu mendengar, tentu dia tak buat. Rela ke kita kalau kita tengok, kalau kita masuk pejabat, rela ke kita pangkat kita merah? Bunyi-bunyi nak hijau kan? Walaupun dia hitam kan? Hitam, hijau ke merah. Rela ke? Tentu tak rela. Tapi kenapa dia rela buat macam tu? Kerana keyakinan dia tak ada. Balik kepada asal tadi, keyakinan itulah yang mendorong kita membuat sesuatu. Dah habis kan? Ada lagi beberapa perkara yang saya nak sebutkan di sini. Kita boleh tengok nota ni ataupun slide ni, boleh baca. Benda ini bukan benda yang baru, semua kita tahu, semua kita faham. InsyaAllah kerana kita di dalam akidah ini memang daripada kecil, daripada bapa muda, kita berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma yang kita nak sekarang ni bagaimana kita nak memperkokohkan akidah yang ada pada kita, pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat dan negara. Wallahu a'lam bishawab. Yang dapat saya sampaikan, walaupun ada beberapa perkara yang saya nak sebutkan, masa tidak maupun saya mengundur diri dan memohon maaf segala
keterlaluan saya dari segi perkataan, cara dan hasrat saya ialah untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang terbaik, ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan letakkan kita, ya, dengan orang-orang yang mendapat hidayah dan mempunyai akidah yang suci, akidah yang suci dan benar. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim.